Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Mitharun, nombor matrik 13DDT19F1048. Untuk yang design form 1, saya letakkan label iaitu Cosmetic Sales System, dan ada 8 button dan ada 8 picture box. Untuk yang button yang pertama iaitu Beauty Blender, yang kedua blusher, yang ketiga mascara, yang keempat eyeshadow chair, yang kelima eyeshadow, yang keenam lip matte, yang ketujuh foundation, yang kedelapan brows makeup. Dan saya letakkan setiap item tersebut saya letakkan gambar. Seterusnya saya letakkan label, name, phone number, types, price, quantity. Dan ada 5 button iaitu button add, button commit, button update, button delete dan button save. Dan seterusnya ada button chat. Apabila saya isi semua form yang ada dekat name, phone number, types, price, quantity ni, apabila tekan chat dia akan paparkan harga. Untuk yang form sales iaitu design form sale, ada label sales type of cosmetic. Saya letakkan combo box untuk pilih. Dan seterusnya ada button search. Button search untuk search apa yang kita cari. Dan button reset untuk kita akan clear. Dan seterusnya button home untuk pergi ke page halaman form 1. Assalamualaikum, nama saya Siti Nurul Izzati binti Aziz, nombor matrik F1125. Saya ingin menerangkan bahagian output. Okey, ini adalah contoh data yang telah saya masukkan. Nama Siti, phone number yang berikutnya. Okey, untuk pilihan kosmetik ni kami menggunakan radio button. Okey, contohnya Siti ni mahukan eyebrow gel, tekan je. Dia automatik akan pergi ke text box types dengan text box price ni. Okey, itu untuk radio button. Untuk quantity ni kita tulis kita nak berapa? 2. Okey, untuk button check ni untuk kita mengetahui berapa jumlah yang perlu kita bayar. Kemudian dia akan ada dekat text box ni berapa jumlah yang perlu kita bayar. Okey, untuk button add ni untuk kita menambahkan data yang telah kita masukkan tadi. Okey, untuk button commit ni dia akan keluar bila tekan button commit ni, dia akan keluarkan message box new record added to database. Boleh tekan okey. Okey, untuk button commit ni bila kita tak tekan button commit, hanya tekan button add je, data yang kita masukkan tadi tu tak akan dimasukkan ke dalam data grid view tu. Bila tekan button commit baru masuk data yang kita masukkan tadi tu akan dimasukkan ke dalam data grid view. Okey, lepas kita tekan commit tu, kita tekan search untuk tengok data yang kita masukkan tadi tu ada atau tidak. Okey, kemudian pergi ke combo box, pilih yang kita masukkan tadi, tekan button search. Okey, ni ada Siti. Kalau tekan button reset ni, untuk reset apa yang kita untuk reset search tab kita ni. Kemudian untuk button home ni untuk kita pergi ke form 1 tadi. Okey, untuk button update ni, contoh saya nak baiki kuantiti Aisyah ni, dia pilih foundation, kemudian kuantiti dia 1, tapi saya nak ubah menjadikan 2. Kemudian tekan je button update ni, dia akan keluarkan message box your data has been successfully update. Tekan je OK. Lepas tu pergi ke search foundation, pilih type foundation tadi yang kita editkan tadi, ubahkan tadi foundation, tekan button search. OK, dia akan jadi Aisyah. Kan tadi kuantiti dia 1, kemudian kita ubah jadi 2. Okey, ini adalah untuk button update. Kemudian pergi ke home pula. Untuk button delete ni, untuk kita delete data yang tak digunakan, untuk kita tak nak gunakan. Contohnya saya delete data nama Hidayah. Dia akan keluarkan message box, do you really want to delete the record? Tekan yes.
Kemudian pergi ke search. Tengok data yang kita deletekan tadi. Nama Hidayah tak ada. Okey, untuk button next dengan previous ni, untuk kita tengok data sebelum. Untuk button previous ni untuk kita tengok data sebelum. Untuk button next ni untuk kita tengok data yang kita telah masukkan tadi. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Hidayah binti Ali. Nombor metrik 13 DDT 19F 1181. Okey, saya akan terangkan tentang coding form search. Okey, yang pertama, import system.data.ldb, public class search, dim inch as integer, dim max row as integer, dim con as new, onlydb.connections, dim db provider as string, dim db source as string, dim ds as new dataset, dim da as onlydb data adapter, dim sql as string. Untuk button search, db provider dan db source, location database kita, con.connecting string sama dengan db provider dan db source, SQL sama dengan select star from cosmetic, table database kita, where types apostrophe like Pratos dan combo types.text dan Pratos. Okey, DA sama dengan new onlydb.onlydb data adapter, SQL dan con. DA fill, DS cosmetic, nama database kita, data grade view data source, ds.table kosong, bermula dari kosong. Okay, button search enable true, button reset enable true. If combo types text beauty blender, then page search image akan keluar beauty blender, gambar beauty blender. As if combo types blusher, akan keluar gambar blusher. Combo types brush makeup akan keluar gambar brush makeup. Else if combo types eyeshadow, eyebrow gel, akan keluar gambar eyebrow. Okay, else if foundation, akan keluar gambar foundation. Dan else if combo type eyeshadow, akan keluar eyeshadow. If combo types lip matte, akan keluar gambar lip matte. Dan else if combo types mascara, akan keluar gambar mascara. Okay, untuk button reset, button search enable true, button reset enable false, dan combo types akan tiada. Okay, untuk button home, form home akan keluar dan me form search akan hide. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Husna binti Muhammad Ali, F1174, dan saya akan terangkan bahagian coding pada form 1. Okay, first sekali kita kena declarekan con as new onlydb.onlydb connection. Untuk dia connection dengan Microsoft Visual Studio ni dengan Microsoft Access. Okay, yang kedua, DS as new dataset, DA as new onlydb.onlydb data adapter. Okay, lepas tu dim db provider as string, dim db source as string. Okay, db provider, db source ni function dia adalah untuk kita tahu dekat mana Microsoft Access yang kita simpan tu, dan dia nak cari balik untuk buat connection lah dengan con tadi.
Macam tu. Okay, lepas tu SQL, kita kena declare SQL as string untuk berkaitan dengan database. Max row as integer untuk dia kaitkan dengan row dalam database tu. Okay, and last sekali integer. Seterusnya kita create private subnavigate records. Okay, coding dalam ni text name.text equal ds.tables cosmetic, nama table kita dalam nama database kita cosmetics, rows in item 1. So dekat sini dia nak kaitkan dengan text box name yang berkaitan dengan yang kita masukkan dalam text name tu, then dia akan masukkan dalam table cosmetic tu dalam table kita punya database. Then add, okay, if not is numeric me.text phone.text. Okay, so is numeric ni adalah dia hanya boleh insertkan nombor sahaja. Okay, me.error provider phone.set error. Okay, error provider phone ni adalah nama error provider yang saya telah insertkan dalam text box phone. Okay, untuk dia scan dia punya error tu. Okay, user yang masukkan error. Contoh user dia masukkan number campur dengan string ke nama ke apa huruf, dan dia akan keluar satu icon error di hujung text box. Kemudian icon error tu bila kita touch dekat icon error tu, dia akan keluar statement iaitu please enter right number. So dekat situ user telah salah masukkan data. Okay, kemudian dekat button add ni juga, okay, button commit.enable true. So button update.enable true, button delete.enable true. Apabila kita tekan button add, okay, button commit, button update, button delete still lagi boleh guna kecuali button add. Okay, kemudian text name.enable true, text quantity.enable true, text types.enable true, text price.enable true, text phone.enable true. Equal 0 itu adalah untuk text box, dia still lagi boleh fill. Okay. Okay, kemudian bahagian form 1 load. Okay. Okay, dekat sini DB provider dan DB source. Dekat sini dia nak bagi tahu DB provider tu adalah daripada kita punya data source yang kita nak masukkan database access tu. Okay, DB source ni adalah tempat di mana kita simpan access kita punya database tu dekat mana untuk dia nak connectkan pada con tadi. Okay, lepas tu connection string equal DB provider and DB source. Okay, con.open. DB source dengan DB provider tu dia related dengan connection untuk di-connect ke antara Microsoft Visual dengan Microsoft Access. DB source salah, data source awak salah. Okay, jadi VB ni dia tak boleh cari kat mana database yang dia nak relate. Okay, kemudian SQL equal select a star from cosmetics. DA equal new oleh DB dot oleh DB data adapter kurungan braces SQL comma con. Okay, DA dot fill DS cosmetics untuk dia panggilkan kita punya nama database tu untuk kita relatekan dengan SQL, dengan database lah, untuk kita simpan dekat sini. Okay, lepas tu con.close. So dekat sini con.close ni adalah untuk ditutupkan balik connection tu. Max row equal ds.tables cosmetic.rows.count in equal -1. Button commit. Okay, if in -1 then kita nak declarekan variable yang baru iaitu CB as new oleh DB command builder dalam kurungan DA dan juga DS new row as data row. Okay, yang ini macam mana kita nak masukkan data daripada text box yang kita masukkan, iaitu text name, text phone, text type, text price, text quantity, text total, untuk kita masukkan dalam database yang berkaitan bila kita nak search nanti, bila kita nak masukkan dalam database. Okay, cara ni adalah ds new row equal ds.table cosmetic, nama database kita dot new row. So adalah untuk dimasukkan dalam new row ni barisan yang baru, baris baru. Okay, macam mana kita nak masukkan text name tu? Bila user masukkan nama dalam text name tu,
Okay, dia akan terus masuk ke dalam database bila dah tekan button commit. Okay, bukan setakat name je. Okay, untuk text phone, untuk phone number, untuk types, untuk price, untuk quantity dan untuk total. Okay, kemudian ds.table cosmetic.rows add dalam kurungan ds new row, da update dalam kurungan ds, cosmetics, message box new record added to the database. So dekat sini bila you dah masukkan semua tu dah semua dah lengkap dah. Okey, kemudian dia akan terus keluar bila kita dah klik button commit, dia akan keluar new record added to the database. So maknanya semua yang kita masukkan dalam text box tadi semua dah masuk dah dalam database kita. Okay, next. Bila dah kita tekan button commit, okay, button commit.enable true, button add.enable false, button update.enable true, button delete.enable true. So dekat sini bila kita dah klik button commit tu still lagi boleh guna, button update pun still lagi boleh guna, button delete still lagi boleh guna, kecuali button add. Button add dah tak boleh guna melainkan kita run balik, kita debug balik. Okay, kemudian text name.clear, text quantity.clear, text types.clear, text price.clear, text phone.clear, text total.clear tu adalah maksudnya macam dah berjaya dah new record added to the database. Okay, automatic dekat text box yang kita dah isi tadi, automatic dia akan jadi clear. Okay, untuk button search adalah paling easy. Okay, kita just nak keluarkan bila kita klik je button search, dia akan keluar bahagian form search lah. Okay, macam mana? Okay, search.show kurungan buka dan tutup. Okay, kemudian me.hide kurungan, macam tu je. Okay, kemudian button update. Macam mana kita nak updatekan macam mana kita nak updatekan data kita yang telah kita masukkan, dan kita nak update, contoh kita nak tukar brush makeup. Contoh kita dah beli types dia, kita dah beli barang dah, kita dah pilih brush makeup, dan kita nak tukar, kita rasa nak beli lip matte, macam tu. Okay, first kali kita kena declare dulu CB macam dekat button commit tadi. Okay, declare CB as new OnlyDB common builder. Okay, dalam kurungan DA. Okay, kemudian ds.tables cosmetic, nama database kita, .row in .item 1 text name. Okay, sama juga yang macam yang lain. Item 2 untuk text phone, item 3 untuk text types, item 4 untuk text price, item 5 untuk text quantity, item 6 untuk text total. Okay. Okay, DA.update DS cosmetic, and bila you klik button update, dia akan keluar your data has been successfully updated. Okay, so dekat sini berkaitan dengan coding yang saya telah jelaskan tadi. So setiap coding tadi, apabila you dah masukkan data yang baru, okay, dia akan masukkan dalam database data yang baru. Data yang lama tu auto akan delete, macam tu. Dia akan keluar message box, your data has been successfully updated. Jadi data awak dah di-update. Okay, untuk button delete, nama pun delete untuk kita padam kita punya data dalam database. Okay. Okay, sama juga kita nak declare dia punya IM CB as new OnlyDB common builder dalam kurungan DA. Okay, if message box.show, do you really want to delete this record, delete, message box button .yes, message box icon .warning equal windows.form.dialog result yes. Then dia akan keluar ds.table cosmetic.rows int delete equal macam tu. So bila dia keluar message box, do you really want to delete this record, so dekat sini dia akan tanya dulu. Okay, dia tekan yes. Okay, dia akan terus delete you punya. Okay, ds.table cosmetic.row in .delete max row equal max row da.update ds cosmetics. Okay. Lepas tu text name.clear, text quantity.clear, text type clear, semua. Lalu no, dia akan keluar satu message box iaitu operation cancelled. Itu saja. Okay, kemudian kita nak terangkan bahagian button move first. Okay, button move first ni, if inch 0, inch equal 0, navigate records. Okay, ni berkaitan dengan relate dengan navigate tu. Okay, macam yang saya terangkan navigate tadi, bila button first dia akan cari data yang duduk yang depan sekali. Macam tu. Dia akan keluar pada data yang first kali you masukkan. Okay.
Okay, next untuk button previous. Okay, if in 0 then in equal in -1. Navigate records. So dekat sini bila kita tekan previous, undur previous, okay, dia akan tolak satu data ke satu data untuk dia nak bagi tahu yang ada data lagi sebelum ni. Okay, untuk else if in equal -1, no records yet tu macam bila you previous, bila you nak tekan previous tapi dia akan keluar satu message box iaitu no records yet. Okay, tak ada record lagi yang dimasukkan. Okay, if in equal 0 then message box first record. So bila you dah previous sampai lahir, dia akan keluar satu message box yang dikata ni adalah salah satu record yang pertama. Dah tak ada dah. Okay, macam tu. Tak ada dah. Okay, kemudian untuk button next. Okay, if in max row -1 then in the equal in +1 navigate records. Okay, bila kita tekan next, okay, untuk data yang sebelum ni dengan data yang baru kita masukkan, dia akan tambah satu lah, add one mana sana ni. Okay, dia akan pergi ke depan lagi yang latest. Okay, bila dah you tekan sampai hujung, user dah next sampai hujung, okay, dia akan keluar satu message box, no more rows. Okay, untuk button move last max ialah if in max row -1 then in equal max row -1 navigate records. Okay, dekat sini dah bagi tahu move last one ni adalah salah satu function dia. Bila kita tekan dia terus ke belakang terus, macam untuk yang betul-betul last sekali, data yang last sekali. Dia bukan macam previous ataupun next. Okay, dia satu, dia tak pergi satu-satu, dia terus pergi ke hujung terus. Okay, pergi ke hujung terus. Okay, kalau untuk yang button okay, next untuk bahagian button check. Okay, dekat button check ni saya telah masukkan satu error provider, satu lagi error provider. Okay, if not is summary me.text quantity.text then me the error provider quantity. Error provider quantity tu ada nama error provider yang telah saya masukkan dalam text box tadi lah. Set error equal kurungan me.text quantity. Okay, please enter quantity. Okay, kat sini saya nak bagi tahu kalau user dia dah masukkan semua data kecuali dekat text quantity je, text box quantity je, dia dah letak berapa quantity yang dia nak beli. Okay, contoh you nak beli brush makeup. Okay, brush makeup berapa you nak beli, berapa set you nak beli. Okay, tapi dia tak letak berapa dia nak dan dia terus klik button check. Okay, dia akan keluar satu error. Okay, dia akan keluar icon error hujung text box dan dia akan tunjukkan lah text bila kita touch dekat error icon tu, dia akan keluar, dia akan bagi tahu please enter quantity. So user akan masukkan quantity dia. Okay, kemudian dalam button check ni juga saya nak kira macam mana price dengan quantity tu untuk kita darabkan berapa total, berapa ringgit semua sekali. Senang untuk customer yang nak beli ni, senang, dia dah tahu dah harga dia berapa. Okay, dia X, Y, okay, kita nak declarekan X, Y dan juga total as double. Okay, untuk ni kan untuk price, so lebih sesuai kalau kita letak double. Okay, X ialah text price.text. So X ni adalah sama dengan apa yang dimasukkan data dekat text price tu. Okay, sama juga dengan Y. Y ialah text quantity.text. So apa yang dimasukkan dengan text quantity tu adalah Y. Okay, so formula dia adalah total formula dia adalah equal X darab dengan Y. Untuk dia darabkan price dengan berapa kuantiti yang dia nak. So text total.text equal RM and simbol total. So dekat sini dia bagi tahu dekat text box total tadi dia akan keluar RM dan juga total yang telah kita darabkan antara price dengan kuantiti tadi. Okay, kemudian yang last sekali adalah coding bahagian radio button. Okay, radio button saya telah insert dalam ni ada 8 radio button. Okay, dia relate dengan gambar-gambar. Okay, radio button ni function dia saya nak create coding radio button ni untuk dia relate dengan text box price dan juga text box types. Okay, untuk bila you dah choose one of radio button dan dia terus directly masuk dalam text box yang you
last dekat. Okay, cara yang paling cepat untuk kita access. Okay, lepas tu coding dia adalah if radio button blender dot check then text types dot text equal beauty blender. Okay, text price dot text RM RM2. So dekat sini bila you check, bila you dah klik pada radio button radio button beauty blender tu, auto dekat text types dot text tu akan keluar beauty blender, nama yang you pilih. Okay, dan dekat text price dot text tu akan keluarlah harga berapa ringgit, iaitu RM2. Sama juga dengan yang lain. Contoh yang blusher, dia akan keluar blusher dan harga price dia RM15.90. Sama juga dengan radio button yang ketiga dan juga radio button yang mascara. Okay, types dia akan keluar perkataan mascara dan harganya hanya RM19.90. So kalau nak beli, you all boleh guna form kita orang ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, untuk error provider ni kami menggunakan dua error provider. Yang pertama, apabila user sudah memasukkan kesemua data iaitu nama, phone number, types dan price, tetapi user terlupa untuk memasukkan jumlah kuantiti yang dia mahu, akan muncul error provider di sebelah text box quantity iaitu please enter quantity. Error provider ini akan muncul selepas user menekan button check. Okey, untuk error provider yang kedua, apabila user tersalah memasukkan nombor telefon yang ada huruf, error provider ini akan muncul di sebelah text box phone number iaitu please enter right number. Error provider ini akan muncul selepas user tekan button add. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.